Sambung Dajjal ketika itu sebelum mereka balik. Kata Dajjal, sesungguhnya aku merasakan bahawa sudah hampir masanya untuk Allah membebaskan aku dari ikatan ini. Sesungguhnya ketika mana nanti aku keluar, tidak ada bandar dan tidak ada kampung, tidak ada lorong, kecuali aku akan sampai ke tempat itu. Tuan-tuan jangan ingat Raub ni jauh, dia tak sampai anak. Dajjal sebut ketika itu, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lorong, aku akan sampai, kecuali aku tidak boleh masuk kepada dua buah tempat. Yang pertamanya Makkah, yang keduanya Taibah. Ketika Nabi menyebutkan hadis ini, Nabi menghentak-hentakkan mimbarnya dengan kayu yang dipegang. Nabi kata, hazihi Taibah, hazihi Taibah, hazihi Taibah. Waktu itu Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Seluruh buka bumi ini Dajjal akan sampai, kecuali dia tempat dia nak pergi tak boleh masuk. Kata Dajjal, tiap-tiap penjuru aku nak masuk dikawal oleh para malaikat, terutamanya Madinah ada 7 pintu, setiap pintu dikawal oleh 2 orang malaikat. Madinah ada 7 pintu nanti, wallahu alam, wallahu alam, pintu zahir ke pintu ghaib ke, wallahu alam. Tapi Nabi sebut 7 pintu, setiap pintu itu akan dikawal oleh 2 orang malaikat. Maka bumi Makkah, bumi Madinah tidak akan boleh dijejak seinci pun oleh Dajjal. Kita kata seronoklah kalau macam tu ustaz, jomlah semua pergi duduk Mekah, pergi duduk Madinah. Saya kata tak seronok juga. Itu bukan berita gembira. Sebab ni saya sebut, hadis ni duduk di ending, saya saja sebut siap-siap. Mana tahu aku tak dan. Sebab 8.40 dah, 9 saya akan berhenti. Ni duduk trailer lagi ni tuan-tuan ni. Tak masuk episod 1 lagi. Subhanallah. Kata Rasulullah, bumi Mekah seinci dia tak boleh masuk, bumi Madinah seinci pun Dajjal tak boleh masuk. Jom kita hijrah tinggal di sana. Tuan-tuan, itu bukan berita gembira. Kerana ketika Dajjal keluar, dia pergi sehingga dekat dengan Madinah. Lalu Dajjal pun naik di atas bukit Uhud. Tuan-tuan, ni cerita ending ni. Nak pergi kira habis pun puas hati ya. Ketika Dajjal dia pusing, dia pergi sampai ke bumi Madinah, dan Dajjal mendaki bukit Uhud bersama dengan bala tenteranya. Lalu daripada atas bukit Uhud, siapa yang pernah pergi umrah, dia naik bukit pemanah tu, nampak tak Masjid Nabawi? Nampak tak daripada jauh menara Masjid Nabawi? Daripada jauh Masjid Nabawi nampak warna apa? Putih. Akhir zaman ini ketika Dajjal dia nak masuk kota Madinah, tak boleh masuk, dia pun naik bukit Uhud. Dia duduk atas bukit Uhud, tinggi bukit Uhud, dengan para pengikut dia 70,000 tentera elit yang kesemuanya Yahudi. Tentera elit. Lalu Dajjal pun melihat Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu apa Dajjal sebut? Kata Dajjal sambil menunjukkan Masjid An-Nabawi daripada jauh. Kata Dajjal, cuba lihat di sana, Al-Qasrul Abyad, Masjidu Ahmad. Tidakkah kalian melihat di sana istana yang berwarna putih? Istana yang berwarna putih, itulah Masjid Ahmad. Masjid Ahmad ni masjid Nabi, Masjid Muhammad. Warna apa hari ni Masjid Nabawi? Putih. Warna putih. Tuan-tuan tengok daripada jauh, Masjid Nabawi akan kelihatan keputihan. Nampak macam istana ke ataupun tidak? Nampak seperti istana. Maka ayat dan sebutan itulah yang Dajjal sebut dalam hadis yang sahih. Daripada puncak bukit Uhud, Dajjal tengok Masjid Nabawi. Dajjal tunjuk kat pengikut dia, kamu nampak tak istana putih tu? Itulah Masjid Muhammad ataupun Masjid Ahmad. Zaman bila tuan-tuan? Berapa tahun? Wallahu alam. Wallahu alam. Patah balik belakang. Dia dah lahir, dia laki-laki, dia manusia,
dia telah pun ada di sebuah pulau dalam keadaan seluruh tubuh badannya diikat. Soalan yang seterusnya, sudah dilepaskan ke belum ustaz? Sebab duk nampak macam Dajjal banyak je pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Dajjal diikat confirm, tak ada khilaf. Dajjal dilepaskan, wallahu alam. Boleh jadi dah ada tapi belum mengaku dirinya Tuhan. Boleh jadi belum dilepaskan, masih di pulau itu. Boleh jadi belum dilepaskan, masih di pulau itu. Sebelum keluar bapa segala Dajjal, kalian akan melihat bumi ini penuh dengan Dajjal kecil. Salasuna dajajilah, 30 Dajjal. Semua pembohong besar. Janji tapi tak tunaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang seterusnya, kata Rasulullah, poin nombor 7 ataupun nombor 8, apabila Dajjal ini keluar, dia akan mula keluar daripada sebuah negeri namanya Asfahan. Riwayat yang kedua, apabila Dajjal ini keluar, dia akan keluar daripada sebuah negeri namanya Khurasan. Dua riwayat, Asfahan, Khurasan. Dua-dua negeri ini hari ini berada di Iran. Eloklah, nasib baik Iran kan. Dia sebut Semenanjung Malaysia, jenuh cari negeri mana. Alhamdulillah, Rasulullah sebut Asfahan, hadis sahih. Khurasan, negeri pertama Dajjal muncul, dua-dua hadis sahih. Asfahan, Khurasan. Kata para ulama, negeri mana? Asfahan ke Khurasan? Boleh jadi dia muncul di Asfahan, kemudian dihimpunkan bala tentera dia di Khurasan. Boleh jadi dia muncul di Khurasan dan dihimpunkan bala tentera dia di Asfahan. Apabila dia muncul, dia akan himpun bala tenteranya ke semuanya Yahudi. Jumlah mereka 70,000 orang. Fakta yang ke-8, apabila Dajjal muncul, perkataan pertama yang akan keluar daripada mulutnya, tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan, ini penting. Apabila dia keluar, perkataan pertama yang akan keluar daripada mulutnya ialah alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Fakta ini fakta yang paling besar sekali untuk tajuk ceramah Dajjal, iaitu di mana-mana negeri Dajjal turun, di mana-mana bandar Dajjal turun, di mana-mana kampung Dajjal turun dan himpunkan orang kampung. Ketika mana orang mengerumuninya di bandar ataupun di kampung, ayat pertama yang akan diucapkan, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan menyebutkan bahawa dia adalah Tuhan kalian dalam keadaan kalian melihat dia adalah manusia, kakinya 2, tangannya 2, kepalanya 1. Orang tuan-tuan, dia duduk di depan manusia, tapi dia akan sebut kepada dia akan sebut macam mana? Ana rabbukum, aku Tuhan kalian.